Okey, baiklah. Kita teruskan dengan bab 5, fungsi trigonometri. Subtopik hubungan antara sudut pelengkap. Okey, semasa kamu tingkatan 3 dulu, kamu dah belajar 3 sudut asas dalam trigonometri. Apabila diberi satu segitiga bersudut tegak dan diberi satu sudut theta, sudut sisi yang berhadapan dengan theta disebut sisi setentang. Di tepi theta dinamakan sisi sebelahan dan yang condong dalam segitiga itu dipanggil hypotenuse. Di mana untuk mencari salah satu sisi-sisi ini, kita menggunakan teorem Pythagoras. Jadi lebih baiklah kamu hafal 3 sisi dalam teorem Pythagoras. Okey, 3 sudut asas tersebut adalah tangent theta, sin theta, cos theta. Tangent theta adalah setentang persebelahan, sin theta setentang per hypotenuse dan cos theta adalah sebelah per hypotenuse. Daripada 3 sudut asas ini akan keluar pula sudut terbitan, di mana sudut terbitan bagi tangent theta adalah cotangent theta. Cotangent theta sama dengan 1 per tangent theta. Cosecant theta sama dengan 1 per sin theta dan secant theta adalah 1 per cos theta. Keenam-enam fungsi trigonometri ini tak ada cara lain, kamu kena hafal sebab dia tak ada dalam ruangan formula di depan kertas peperiksaan. Okey, kita lihat pula sudut dalam satu bulat di dalam sukuan bulatan. Okey, apabila satu bulatan itu dibahagikan kepada sukuan, bermaksud kita ada 4 sukuan. Dan sukuan-sukuan itu ditulis mengikut lawan arah jam, iaitu sukuan pertama 0 hingga 90 darjah, sukuan kedua 90 hingga 180 darjah, sukuan ketiga 180 hingga 270 darjah dan sukuan keempat 270 hingga 360 darjah. Okey. Apabila diberi satu segitiga berada dalam sukuan pertama, ia juga dikenali sebagai sudut tirus. Sudut tirus berada pada sukuan pertama iaitu di antara julat 0 hingga 90 darjah. Di mana dalam sukuan pertama, semua sudut tangent, sin dan cos adalah positif. Pada sukuan kedua terletak di antara 90 hingga 180 darjah. Di mana sukuan kedua ini juga dikenali sebagai sudut cakah. Okey, pada sukuan kedua hanya sin sahaja positif, manakala tangent dan cos adalah negatif. Pada sukuan ketiga pula, dia terletak di antara 180 darjah hingga 270 darjah. Okey, pada sukuan ketiga ini hanya tangent sahaja yang positif, manakala cos dan sin akan jadi negatif. Dan pada sukuan keempat, dia berada di antara 270 hingga 360 darjah. Dan pada sukuan keempat ini hanya cos sahaja yang positif. Apa dia sudut-sudut positif atau negatif ini, kita lihat nanti dalam contoh-contoh yang cikgu berikan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama diberi sin X sama dengan negatif 8 per 17 dan X berada di antara 270 darjah hingga 360 darjah. Cari setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Dia minta kita cari tanpa menggunakan kalkulator. Okey, jadi kalau kita tengok, diberi sin X sama dengan negatif 8 per 17. Kenapa negatif? Sebab kalau kita tengok tadi pada sukuan tadi, 270 hingga 360 dia berada pada sukuan yang ketiga. Bermaksud, pada sukuan ketiga hanya tangent sahaja yang positif, yang lain negatif. Sebab tu dia bagi sin X sama dengan negatif 8 per 17. Jadi langkah pertama penyelesaian kita adalah mengetahui di mana dia berada, di sukuan mana dia berada. So kita dah tahu tadi dia berada pada sukuan ketiga, jadi kita lukis sukuan ketiga. Kalau kita tengok sin X negatif 8 per 17, 8 per 17 ini adalah setentang
per hypotenuse. Jadi bila kita lukis segitiga bersudut tegak tu, X mesti berada di asalan. 8 ini berada di setentang dan 17 berada di hypotenuse. Jadi menurut teorem Pythagoras, satu lagi sisi adalah 15. Cuma sekarang negatif ni terletak di mana? Sebab kita tahu kalau setentang per hypotenuse nilainya mesti neutral. Jadi negatif ni sebenarnya adalah untuk yang setentang. Jadi kalau kita tengok pada paksi pada sukuan ketiga, dia ke kiri dan ke bawah dia punya paksi. Dan kita tahu kalau paksi itu ke kiri, maka dia negatif. Jadi kita letak negatif 15. Dan kalau dia ke bawah juga negatif, jadi dia negatif lah 8. Jadi bila dah lengkap tiga-tiga, maka kita bolehlah jawab soalan yang diberikan. Soalan A dia nak cos X. So cos X adalah setentang per hypotenuse. Sebelah per hypotenuse. Jadi cos X adalah negatif 15 per 17. Soalan B dia nak kita cari tangent X. So tangent X adalah setentang per sebelahan. Maka setentang negatif 8 per sebelahan negatif 15, maka dua-dua atas dan bawah negatif, dia akan jadi positif 8 per 15. Soalan C, dia nak kita cari cosecant X. Cosecant X adalah terbitan daripada 1 per sin X. So tadi dalam soalan dia dah bagi dah. Sin X sama dengan negatif 8 per 17. Jadi kita ganti je lah. Dia akan jadi 1 per 8 per negatif 17, maka kalau kita permudahkan dia akan jadi negatif 17 per 8. Soalan yang ke D, dia nak kita cari secant X. Secant X datang daripada 1 per cos X. So tadi kita dah cari cos X bersamaan dengan negatif 15 per 17. Jadi kalau kita selesaikan, dia akan jadi 1 per negatif 15 per 17. Dipermudahkan, dia akan jadi negatif 17 per 15. Okey, kita lihat pula soalan yang ni. Okey, ini merupakan soalan peperiksaan SPM cuma cikgu tak ingat tahun bila dia dikeluarkan. Diberi sin X sama dengan P dan X berada di antara 0 hingga 90 darjah. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan P. Okey, pertama kita tengok dulu maklumat yang diberi. Sin X sama dengan P. Cuma kalau kita tengok selalunya dia beri tangent sin cos mesti dalam bentuk pecahan. Cuma yang ni tak ada pecahan. Kan? Jadi kita kena bentukkan dia juga supaya jadi pecahan. Kita tahu kalau P nak jadi pecahan mesti P per 1. Sebab P per 1 setara dengan P. Jadi sebenarnya sin X ini sama dengan P per 1. Itu yang pertama. Yang kedua kita tengok dia berada pada sukuan yang keberapa. Kalau kita tengok, dia berada pada sukuan yang pertama. Kenapa? Pada sukuan pertama, julat adalah 0 hingga 90. Okey. Daripada situ, kita perlu lukis gambar rajah ini di dalam sukuan. So, kita tahu dah dia berada pada sukuan pertama. Sin X sama dengan P per 1. Sin X P per 1 adalah setentang per hypotenuse. Maka kita lukislah. Okey, bila kita lukis, X berada di sudut X berada di asalan, maka setentang adalah P, hypotenuse adalah 1. So macam mana kita nak cari sisi bersebelahan? Kita guna rumus teorem Pythagoras, di mana kalau kita nak cari sisi bersebelahan, mestilah punca kuasa hypotenuse kuasa 2 tolak setentang kuasa 2. Jadi apa yang kita dapat adalah punca kuasa 1 kuasa 2 adalah 1 kan. So punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Maka lengkaplah tiga-tiga sisi tu. Dah lengkap tiga-tiga sisi. Ingat bila kita nak jawab soalan ni, benda pertama yang kita kena buat mesti lengkapkan tiga-tiga sisi ni. Okey. Dah lengkap tiga-tiga sisi ni, bagilah soalan apa pun kita boleh jawab. So soalan pertama dia nak cosecant X. Kita tahu cosecant X ini adalah sudut terbitan. Datang daripada apa? 1 per sin. Cosecant sama dengan 1 per sin. So kita tulislah cosecant X
sama dengan 1 per sin X. Tadi dah bagi dah sin X sama dengan P. Jadi cosecant X sama dengan 1 per P. Okay. Soalan kedua dia nak secant X. Secant X adalah 1 per cos X. So kamu kena carilah cos X dulu. Cos X adalah sebelah per hypotenuse. Maka cos X sama dengan punca kuasa 1 tolak P kuasa 2 per 1. Maka secant X akan jadi 1 per punca kuasa 1 tolak P kuasa 2 per 1. So, kita permudahkan nilainya setara dengan 1 per punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Okey, untuk yang ni, cikgu bagi 3 soalan latihan. Cikgu nak awak cuba jawab. Okey, buat dalam buku Admaths. Nanti cikgu bagi jawapan 2-3 hari kemudian kita bincang jawapan kalau ada masalah. Okey, kita go through dulu soalan yang pertama. Dia kata diberi cos X sama dengan negatif 8 per 17 dan X berada di antara 180 hingga 270. So, kita tahu benda pertama bila kita dapat soalan mesti lukis sukuan kan. So, sukuan keberapa dia berada? Dia berada pada sukuan yang ke-3 kan. Pada sukuan ke-3 apa yang negatif, apa yang positif? Tangent. Maka betul tak cos negatif? Betul. So, awak lukis sukuan dulu, lepas tu baru dapat jawapan. Okey, soalan kedua. Diberi tangent X sama dengan 4 per 3 dengan keadaan X ialah sudut tirus. Dalam soalan ni, dia tak bagi julat macam soalan pertama tadi. Dia bagi dalam bentuk X dalam bentuk sudut. Kan, tadi nota pertama tadi cikgu bagi tahu dah. Kalau dia sudut tirus, dia akan berada pada sukuan yang pertama. Sukuan kedua, dia akan sebut sudut cakah. Sukuan ketiga dan keempat dia akan sebut sudut refleks. Cuma sudut refleks tu awak kena tahu dia berada pada sukuan ketiga atau keempat. Macam mana nak tahu? Tengoklah. Kalau sukuan ketiga, tangent akan jadi positif. Sin dengan cos akan jadi negatif. Kalau sukuan keempat, cos yang positif, tangent dengan sin akan jadi negatif. Tengok yang itu. Okay? So, sukuan pertama tirus. Sukuan kedua cakah, sukuan ketiga dan keempat refleks. Okey. Lukis juga gambar rajah tadi dalam sukuan. Lengkapkan 3 sisi baru cari jawapan. Soalan 3 sama macam soalan 1. Tentukan sukuan. Kalau kita tengok 0 hingga 180 darjah, dia akan berada sama ada pada sukuan pertama atau yang kedua. So tentukan cos theta negatif 3 per 5 tu berada pada sukuan ke berapa. Lepas tu baru awak jawab soalan.